Assalamualaikum, nama saya Isyam Jalil. Hari ini saya ingin bincangkan berkenaan dengan isu KWSP. Hai guys, terima kasih kerana memilih Madfast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Mula-mula saya ingat isu ini dah selesai ya, sebab bila kita mengundi, bila ahli-ahli parlimen, terutama ahli-ahli parlimen Barisan Nasional dan UMNO mengundi dalam Dewan Rakyat pada Khamis lepas untuk menyokong bajet 2021, sokongan kita itu atas syarat bahawa pengeluaran akaun 1 daripada KWSP itu dapat dibenarkan dan dipermudahkan oleh pihak kerajaan dan KWSP dan moratorium. Tapi apa yang kita dapat selepas kita undi untuk sokong bajet 2021 pada Khamis lepas, tak sampai seminggu, semalam hari Rabu kita lihat kenyataan KWSP, apa yang kita minta itu dan apa yang dibuat oleh pihak KWSP dan kerajaan itu tidak sama dan lain dengan apa yang kita minta. Lain yang kita minta, yang dia buat itu berlainan. Kalau dalam bahasa orang sekarang kata barang order lain, barang sampainya lain. So sebab itu saya lihat rata-rata rakyat dan juga rata-rata orang UMNO dan Barisan Nasional tidak berpuas hati dengan hal ini. Saya dapat banyak soalan ya daripada orang yang hantar private message saya melalui FB dan WhatsApp dan sebagainya, tanya kepada saya soalan-soalan. Ini ada satu daripada Cik Yasmin. Dia tanya satu, adakah UMNO berpuas hati dengan syarat bagi pencarum air sinar? Jawapan saya categorically, saya di dalam UMNO dan juga rata-rata saya lihat akaun umbi tidak berpuas hati, sebab apa yang kita minta dengan apa yang kita dapat ini berlainan, dan ini bukanlah apa yang kita bincangkan dengan pihak kerajaan dan apa yang kita bincangkan dalam parlimen itu kan, dan apa yang dijanjikan itu. So kita tidak berpuas hati. Pada kita seolah-olah ini mereka short change kita pula. Kalau tengok komen-komen rakyat dalam FB Menteri Kewangan dan dalam FB Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin sendiri, kita dapat lihat banyak kecaman dan banyak desakan ataupun banyak kritikan daripada rakyat, dan kecaman kritikan dan apa yang dilihat dalam komen-komen ini daripada rakyat ini bukannya tidak berasas. Ini adalah asas. Ini bukan daripada cyber trooper atau daripada fake account. Ini rakyat betul yang komen itu, dan ini datangnya daripada kekecewaan mereka tentang apa yang dibuat oleh KWSP dan oleh pihak kerajaan dan pihak kewangan sendiri, terutama dalam syarat-syarat yang dikenakan oleh KWSP untuk rakyat mengeluarkan duit mereka. Saya lihat kenyataan yang dibagi oleh KWSP itu semalam, pertama dalam kategori 2 itu, dan ditetapkan di situ untuk keluarkan untuk orang yang hilang pendapatan. Pertama diletakkan syarat 30% hilang, pendapatannya hilang. Nombor 2, kena buktikan pula kita hilang 30%. Maka orang duk beratur di pejabat-pejabat KWSP ni beratur panjang. Bila dah sampai di kaunter, dia beratur tak layak pula. Maka ramai orang yang pergi minta untuk mengeluarkan KWSP ini tidak layak kerana syarat kategori kedua ini. Ini menyusahkan rakyat untuk mengeluarkan. Ini bukannya yang kita minta. Kita minta supaya kerajaan dan KWSP memudahkan untuk rakyat mengeluarkan akaun simpanan mereka ini pada masa terdesak ini. Bukan mengenakan pelbagai syarat untuk rakyat supaya lebih sukar untuk mereka untuk mengeluarkan wang mereka dalam keadaan sekarang. Itu yang banyak rakyat tidak berpuas hati.
Dan kalau kita lihat dia letak 30%. Persoalannya, saya pun ingin tanya, nombor satu, siapa yang letak 30% pengurangan ini dan apa asas KWSP dan kerajaan untuk kata, oh kalau orang tu hilang pendapatan 30%, barulah kononnya ini bukti yang mereka ini terdesak. So kenapa tidak 25%? Kenapa tidak 29%? Kenapa tidak 40%, 50%? So apa yang mereka letak 30% ni, apa asasnya? Dan bagaimana mereka tentukan hal ini? Katakan orang itu kalau dia gaji besar 10,000, 20,000, kalau hilang 30% pendapatan, maka dia boleh kata kurang daripada 20,000, dia 14,000 lagi gaji dia, tak apalah, ada 14,000 lagi, boleh lagi dia tanggung, boleh makan minum. Tapi bayangkan orang rakyat-rakyat biasa yang rakyat marahan, katakan bergaji minimum 1,000 lebih, kalau katakan gaji dia 1,000 atau 2,000, kurang 25% gaji dia, 250, kalau gaji 2,000, 500 itu bagi rakyat biasa banyak itu kehilangan pendapatan. Tapi bila pergi ke KWSP, oleh kerana kategori syarat kedua ini, mereka tidak layak. So kenapa pihak KWSP dan pihak kerajaan buat syarat ini? Dan bila dibentangkan dalam Menteri Kewangan, dalam Parlimen minggu lepas, tidak pula dinyatakan syarat-syarat ini. Bila mereka bentang untuk dapatkan undi daripada ahli-ahli Parlimen untuk menyokong bajet, tak ada pula kata kategori ini 30% hilang pendapatan dan sebagainya. Tapi hari Rabu lepas dapat undi pula, dia letak 30% dan sebagainya. Dan masa Khamis lepas, Menteri Kewangan kata ini akan menyebabkan pengeluaran sebanyak 70 bilion. So dia dah kata 70 bilion. Kalau semua pun orang pencarian aktif dalam KWSP itu keluarkan 10,000, maka baru 70 bilion ini keluar. Dan 70 bilion ini akan digunakan oleh orang ramai ini. Saya tak rasa mereka nak ambil duit KWSP dan simpan dekat rumah. Mereka nak keluarkan sebab mereka perlu pakai masa zaman terdesak ini. So ini duit ini akan pergi dalam kitaran ekonomi dan merancakkan ekonomi balik. Tapi kalau dikenakan banyak-banyak syarat, 30%, kena letak bukti dan sebagainya, ini menyukarkan. Dan bila syarat ini diletakkan begitu, maka tak sampai 70 bilion akan dikeluarkan. Jumlah itu akan berkurangan lagi. Mungkin separuh, 35 bilion saja atau 20 bilion saja, sebab ramai orang yang tidak layak. Dan apabila dibuat begini, saya ingin bertanya, adakah ini niat kerajaan dan pihak KWSP? Dan apa yang dibentang dalam Parlimen itu hanya retorik semata-mata, iaitu untuk mendapat undi, lepas tu di peringkat pelaksanaan di KWSP dikenakan macam-macam syarat supaya yang dijanji 70 bilion itu, tapi yang sebenarnya keluar cuma kurang daripada itu sebab syarat yang dikenakan ini tidak melayakkan ramai orang untuk mengeluarkan ini. So KWSP boleh simpan duit ini dan pakai untuk pelaburan mereka sendiri. Adakah ini tujuan mereka? Kalau ini tujuan mereka, nampak sangat mereka ini ingin mempermain-mainkan rakyat. Dan apabila mereka buat begini, sudah berjanji dalam Parlimen, tetapi tak kurang daripada seminggu daripada itu buat syarat-syarat begini, dan rakyat pun menjadi kecewa dan marahlah, ya. Dan ini seolah-olah macam buat kerja sama ada melepaskan batuk di tangga ataupun memain-main dengan kita, ya. Dan ini menimbulkan persoalan. Seolah-olah mereka tak sungguh-sungguh untuk tunaikan janji mereka. Kalau mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menunaikan permintaan rakyat, permintaan UMNO dan Barisan Nasional berkenaan dengan hal ini, kalau begitu, mengapa ahli-ahli Parlimen kita nak kena bersungguh dan bergia-gia untuk menyokong mereka? So kalau perkara begini pun mereka berdolak dalih dan berbolak-balik, sekejap janji, lepas tu ada kenakan macam-macam syarat. Mungkin kita perlu pertimbangkan semula tahap sokongan atau sokongan kita terhadap mereka ini. Kalau begini sampai ada rakyat yang hantar mesej pada saya, ya, dia kata adakah kajian Perikatan Nasional ini sama juga macam kajian PH yang lepas, PH 2.0,
Maklumlah yang kebanyakan daripada kabinet dan sekarang ni pun dia ambil daripada bekas-bekas PH yang lepas. So mereka ini mentaliti dia sama, dan penasihat-penasihat dalam KWSP itu ada juga penasihat-penasihat Mahathir, Tuan Mahathir Perdana Menteri yang lepas. So kenapa mereka ini ada lagi dalam itu dan beri nasihat-nasihat sebegini dan tidak menghiraukan permintaan rakyat dan permintaan kita. Dan satu lagi saya ingin kata, ini adalah tanda bahawa pembuat-pembuat dasar ini tidak sensitif dengan kesusahan rakyat, seperti mereka ini tidak in touch dengan lost touch dengan apa yang dihadapi oleh rakyat kini. Saya fahamlah kalau KWSP itu CEO dia ke apa ke yang buat menteri ke dan Perdana Menteri sendiri gaji berpuluh-puluh ribu, mungkin tak faham orang-orang biasa di bawah, orang-orang yang bawa motor, dispatch dan sebagainya, kerja-kerja biasa ini kan, apa kesusahan mereka kalau mereka hilang pendapatan ini, mungkin mereka tidak pernah merasa. Tapi kalau pembuat dasar tidak in touch dengan kesusahan rakyat, inilah yang berlaku, mereka tidak faham. Dan perlu ditekankan, ini bukannya duit kerajaan, bukannya duit KWSP, ini duit rakyat. Kita faham Perdana Menteri kata yang ini adalah untuk simpanan hari tua. Kenapa? Kerana semangat KWSP itu dulu kita wujudkan sebab bila hari tua orang dah pencen, tidak kerja dan hilang pendapatan dan kemungkinan akan terdesak untuk pakai wang. Tapi kini pasal isu krisis COVID ini tak perlu tunggu hari tua, orang dah hilang pendapatan, hilang pekerjaan dan terdesak dan memerlukan wang. So tidak perlu suruh mereka tunggu hari tua untuk memberi mereka mengeluarkan duit mereka sendiri. Dan ada soalan lain daripada ini, mengatakan adakah syarat-syarat ini Tuan percaya yang ia boleh membantu 8 juta ahli yang layak seperti yang diperkatakan KWSP. Yang ini kalau katakan syarat-syarat tu tak ada, maka 8 juta ahli boleh keluarkan. Tetapi kalau ada syarat-syarat ini, maka inilah yang menjadikan syarat kategori kedua tu menjadikan tidak sampai 8 juta orang yang layak. So akhirnya sikit aja orang yang layak, atau mungkin separuh atau sebahagian saja yang layak, dan kebanyakannya tidak layak. Dan orang-orang yang sangat tertekan tidak layak. Soalan lagi ada yang bertanya kepada saya, adakah kenyataan Datuk Seri Najib bahawa pencarum perlu menunggu sehingga Februari buat pengeluaran sedangkan sudah 5 bulan rakyat menunggu? Apa komen Tuan? Saya setuju dengan komen dengan kenyataan Datuk Seri Najib ini, sebab kalau kita lihat dalam kenyataan KWSP itu dikatakan ada satu kategori 2 ini mereka boleh mula memohon hanya bulan depan 11 Januari. 11 Januari maksudnya sebulan lebih daripada sekarang. So orang ni hilang pendapatan, dah lah ada syarat 30%, lepas tu kena tunggu lagi pula tu, kena buat bagi bukti dan bagai-bagai sebagainya. Lepas tu kena pula tunggu sampai 11 Januari. So untuk memohon, bila tunggu 11 Januari pula, untuk dia dapat bila bulan berapa? Bulan Februari. Ya, bukan 5 bulan tunggu itu. Saya rasa lebih daripada itu, sebab COVID-19 krisis ni daripada bulan 2 tahun lepas. Kalau mereka nak dapat duit bulan 2 tahun depan, so maksudnya sudah setahun mereka tunggu. Sebab itu saya cadangkan supaya nombor 1 KWSP jangan letak macam-macam syarat untuk menyukarkan rakyat untuk keluarkan duit mereka ini sendiri. Nombor 2 ialah percepatkan pengeluaran. Kalau kita letak tarikh sampai bulan depan pula baru boleh ni, lepas itu nak dapat duit itu tunggu pula lagi beberapa minggu, lepas tu sebulan.